Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ini dia satu lagi sidang media laporan polis ya terhadap kehilangan kertas undi yang hampir 2.000 di Dun Sungai Kandis, sahabat semua. Dan apa yang dikatakan oleh mereka yang terlibat di dalam membuat bantahan pada awalnya ini adalah sangat mengejutkan. Ya, ianya seperti disengajakan, sahabat-sahabat semua. Ya, dengan cara yang penuh muslihat dan akhirnya terbongkar ya salah laku bagaimana hilang kertas undi, bagaimana kiraan undi itu berkurangan dan sebagainya. Walaupun pada awalnya semasa Dun Sungai Kandis itu semasa belum diumumkan sebenarnya pada malam itu bantahan telah pun dibuat tapi tidak dilayan oleh wakil SPR. Ini amat mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar sendiri pencerahan ya daripada pemimpin-pemimpin ini bagaimana perkara salah laku ini berlaku. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton dan lihat. Kapten dah biar Iman pegang. Okey. Boleh? Apa dan apa tujuan untuk datang buat dekat polis ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahri Abdul Malik, wakil calon kepada calon Pakatan Harapan N49 Ustaz Zawawi Mumni. Ya. Saya hari ini bersama rakan-rakan Pakatan Harapan membuat satu laporan polis di mana kedapatan kita kata salah laku yang banyak berlaku di tempat-tempat mengundi, dan kita nampak perkara ini sangat serius ya. Yang ketara sekali ialah yang kita dapati 1964 undi tidak dikembalikan. Jadi ini adalah satu keraguan yang sangat menjadi masalah besar kepada kita. Walaupun kita kalah hanya 167 undi, tetapi keraguan 1964 undi tidak dimasukkan ke dalam peti. Mungkin saya silap, tetapi inilah. Jadi kami dari Pakatan Harapan telah buat bantahan di Dewan pada hari tersebut, dan bantahan kita kurang dilayan lah perkataan lainnya, kurang dilayan ya. Walaupun bagaimanapun kita teruskan juga bantahan, dan lanjutan daripada itu kita diminta untuk buat laporan polis dan buat petition. Jadi hari ini kita bersama rakan-rakan Pakatan Harapan datang beramai-ramai hari ini untuk meneruskan tindakan laporan polis. Mungkin saudara Syahrir boleh sambung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rentetan daripada peristiwa yang berlaku pada hari mengundi, iaitu pada 12 Ogos di sebelah malam ya. Jadi kami bersama Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional Parti Komponen telah meneliti dan juga membuat satu laporan polis terhadap insiden yang telah dimaklumkan. Seperti yang semua sedia maklum, saya boleh ceritakan sedikit tentang kronologi yang berlaku. Pada hari untuk mengumpul undi di pusat pengumpulan undi, kami mendapati borang-borang 14 yang dihantar di peringkat BGU ataupun di peringkat bilik gerakan utama terdapat ketirisan dan banyak perkara yang tidak jelas. Jadi ia menimbulkan keraguan kepada pihak jentera kami, dan sejurus selepas itu kami terus ke Dewan untuk memaklumkan bantahan. Namun bantahan kami tidak dilayan, di mana RO Returning Officer mengatakan bahawa RO mengatakan suruh kita untuk duduk sebentar, dan beliau terus mengumumkan keputusan pilihan raya pada ketika itu. Jadi selepas pengumuman berlaku, kami tidak melakukan apa-apa kekecohan, tapi kami terus membantah keputusan tersebut kerana kami ada bantahan yang perlu dibuat sebelum keputusan diumumkan. Namun bantahan tersebut tidak dilayan sama sekali lah. Antara perkara yang kami dapati ialah yang pertama, satu kolom dipanggil item D, dipanggil
undi tidak dikembalikan. Kertas undi yang tidak dikembalikan dalam item D terdapat sebanyak 1964 dalam rekod di dalam borang 14, manakala semasa pengumuman dibuat, yang dipaparkan di skrin adalah sebanyak 110 saja. Apabila kami menanyakan kenapa ada perubahan itu, kenapa tidak dimaklumkan kepada wakil-wakil parti, pihak RU mengatakan ia merupakan kesalahan daripada KTM, Ketua Tempat Mengundi, di mana Ketua Tempat Mengundi melakukan kesalahan dan mereka sendiri pihak SPR telah melakukan perubahan nombor tersebut. Diorang kata bahasa yang digunakan, diorang betulkan kesalahan tersebut. Jadi apabila berlaku pembetulan itu, seperti yang semua sedia maklum, apa-apa pembetulan yang berlaku di borang 14 harus dan wajib dimaklumkan kepada semua wakil-wakil parti. Dan apabila benda itu berlaku, ia tidak dimaklumkan kepada mana-mana wakil parti. Jadi kami datang, kami menanyakan tentang perubahan tersebut kerana jumlah majoriti yang menang itu adalah sebanyak 167. Manakala kertas undi yang tidak dikembalikan adalah sebanyak 1964. Jadi di situ apabila telah majoritinya lebih kecil daripada jumlah kertas undi yang tidak dikembalikan, ia menimbulkan satu keraguan yang besar dan kami meminta untuk membuat bantahan. Jadi seterusnya kami juga menerima beberapa laporan daripada semua counting agent di seluruh saluran di mana terdapat ketirisan dan juga unprofessionalism, tiada kompeten daripada segi KTM yang menguruskan pilihan raya pada kali ini. Antaranya ialah dalam proses pengiraan undi tersebut pun ada berlaku kepincangan. Kertas undi apabila dikira dapat jumlah yang lain, apabila dikira pada kali kedua ada kekurangan kertas undi. Tapi ada pula bila ditanyakan, bila counting agent kita tanya mana pergi kertas undi, ada pula terselit tepi. Apabila diangkat dikira balik, semua adalah kertas undi daripada Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah beberapa perkara yang berlaku dan kita ada banyak lagi report yang akan disampaikan selepas ini. Jadi laporan yang telah dibuat pada peringkat awal, kami meminta pihak polis untuk mengambil tindakan terhadap perkara-perkara yang dimaklumkan ini supaya kita dapat terus untuk membuat pusingan kedua, iaitu membuat petition mahkamah. Jadi insya-Allah proses itu pun akan berlaku dalam masa terdekat. Jadi sekian itu saja untuk hari ini dan kami telah menjalankan laporan. Jadi kata yang kertas undi terselit tu jelas ke nampak? Ada sesiapa nampak dia ambil kertas undi tu memang kertas Yang nampak itu adalah counting agent kami sendiri. Saya tanya, saya kata macam mana benda itu berlaku. Dia cerita prosesnya daripada kotak undi, kotak yang kita buang undi, mereka buat cabutan, kumpul 10-10 dan ikat dan masuk dalam kotak balik. Maksudnya bercampur. Jadi perkara keilatan yang berlaku itu di situ. Mungkin masa dicampur 10-10-10 tu, mungkin dia dah asingkan yang mana PN, yang mana PHBN dan sebagainya lah, dan muda. Jadi apabila proses itu berlaku, bila nak masuk ke tabung untuk asingkan Harapan, Muda dan juga Perikatan Nasional, dekat situ berlakunya bila dah asingkan semua siap, yang dikira pada awal tu jumlahnya, katalah jumlahnya 400, yang kemudiannya jumlahnya kurang 5. Bila ditanyakan, kotak undi dah kosong dah ni. Dalam kotak undi yang awal tu dah kosong dah, tak ada apa. Sepatutnya apa yang perlu dibuat ialah kiraan semula kertas undi yang telah dihasilkan itu tidak dibuat. Dia kata, oh minta maaf, ada terselit pula kat tepi. Dia ambil lah daripada tepi-tepi kotak undi tu. Jadi saya syak benda ni berlaku apabila mereka mengumpulkan 10-10-10 tu diikat tu. Mungkin pada ketika itu mereka mengambil kesempatan untuk mengasingkan dan mengurangkan undi Pakatan Harapan, dan dia orang letaklah, mungkin kalau kata kita terlepas pandang, mungkin ia tercampur dalam ballot-ballot di peringkat Perikatan Nasional ataupun parti lain. Kejadian ni semua dekat pusat penjumlahan undi di apa? Ini berlaku di pusat daerah mengundi. Tempat buang undi di sekolah. Yang saya boleh sebut sekarang ni antara kes yang berlaku adalah di Seksyen 34 Attack. Itu yang berlaku ni, dia ada 4 saluran dan saya tanya adakah ia berlaku di semua saluran. Kita bertanya kepada counting agent kita, ia berlaku di semua saluran. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat serius. Daripada kekuatan Pakatan Harapan di Dun Sungai Kandis, kita mempunyai majoriti yang cukup kukuh dan juga tidak ada, kalau kata di Attack ni adalah antara kawasan yang kita mempunyai kekuatan yang tinggi. Jadi kalau berlakunya perkara ini di tempat yang 4 saluran, bagaimana pula dengan ada 14 saluran?
kita ada DM yang lebih besar dari amunisi lebih besar. Jadi ini yang dapat kita tangkap, dan ada juga sekarang ni kita sedang buat proses untuk meneliti semua counting agent dan juga pacar untuk melihat apa lagi kesilapan dan juga keraguan yang berlaku di peringkat membuang undi. Report ni siapa buat? Report ni daripada wakil calon. Boleh baca report sekejap So report ni buat ke atas apa? Penama yang terlibat lah. Report Ada penama terlibat. Report ni secara asasnya yang pertama ialah kita menyatakan tentang kronologi. Kita masuk pusat mengundi, kita dihalang daripada membuat bantahan, pengumuman keputusan dibuat, kemudian kita membuat bantahan yang kedua, dan akhirnya tidak ada apa-apa tindak balas, dan seterusnya kita terus pulang untuk membuat polis report lah. Jadi polis report tu dibuat selepas sehari, selepas kami adakan beberapa perbincangan. Yang kedua, kita menyatakan tentang masalah di peringkat KTM yang tidak kompeten. Yang ketiga, kita juga menyatakan terdapat 7 ke 8 saluran ke daerah mengundi, jumlah sebanyak 11 saluran yang ada masalah kertas undi tidak dikembalikan. Jadi jelas dinyatakan oleh RO sendiri, ia merupakan satu kesilapan, salah KTM salah tulis. RO tu mengaku lah. Mengaku. Boleh tengok video-video yang kita ada post video tu. Video tu kita dah keluarkan. Itu adalah satu video penuh yang boleh tengok satu persatu. Begitulah proses yang kami minta dan kami cuba ketengahkan. Namun keputusan telah dibuat dan kita tidak diberi apa-apa layanan yang adil. Jadi dalam sistem pilihan raya ini kita memerlukan keadilan kerana 78,000 pengundi sudah mula menanyakan di mana keadilan itu kalau ada berlaku ketidakadilan dan ketidaksan seperti ini. So dalam report tu ada tersebut nama-nama pegawai tu? Tak ada. Baca. Baca kandungan report. Apa yang buat report tadi? Apa tadi? Nama tuan. Kita report ni terlalu panjang. Dia nak bacakan ke semua? Kita baca headline. Saya rasa saya dah sebut dah few things. Yang saya sebut tu sama. Tak payah lagu. Saya rasa tak apa dah. Dia the same thing. Kita akan post. Sebelum buat polis ni ada berhubung dengan SDR sama ada negeri atau Putrajaya. Kita telah berhubung dengan wakil-wakil legal undang-undang di peringkat Parti Keadilan Rakyat dan juga rakan-rakan undang-undang, pengamal undang-undang. Mereka telah menyarankan untuk menjalankan satu laporan polis dan juga petisyen mahkamah. Jadi atas nasihat dan pandangan daripada mereka, kita telah menjalankan laporan polis dan juga insya-Allah selepas ni kita akan dibuat susulan dengan petisyen mahkamah. Jadi Mai. Dia 2 kopi Wow, itu dia sahabat semua, satu modus operandi yang jelas ya. Satu yang tidak kena di sana sebenarnya. Ya, apabila saya sendiri pun turut serta melihat walaupun dalam TV ya, tapi kita melihat ya kenapa mereka harus ya membuat ikat di dalam setiap ikatan itu ada 10 dan di sana agak mencurigakan apa yang dilakukan oleh individu yang terlibat di dalam membuat pengiraan kertas undi itu, sahabat-sahabat semua. Jadi perkara seperti ini saya percaya ianya tidak berlaku kalau tidak ada satu perancangan yang rapi ya untuk mengurangkan kertas undi khususnya daripada pihak kerajaan, yaitu Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi amat memalukan ya mereka sanggup melakukan kerja-kerja terdesak seperti ini kerana apa? Kerana sanggup menang dengan cara kotor sekalipun. Kita bukan menuduh sahabat semua, tetapi inilah keraguan, inilah kesangsian yang kita boleh lihat yang berlaku. Ya dikatakan hampir 2,000. Ya bagaimana pula dengan di tempat-tempat yang lain? Mungkin di tempat Dun Hulu Kelang,
Gombak Setia dan juga mungkin di tempat lain sahabat semua. Jadi ini menarik untuk kita ikuti ya perkembangan seterusnya. Kita mengharapkan keadilan itu dapat dilakukan sebaik mungkin ya. Ini perkara yang harus dielakkan adalah apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab ya sehingga berlakunya salah laku seperti ini. Memang sangat memalukan sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruang komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Pot Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.